elemen yang kedua perlu ada ialah kompetensi. Ada 4K yang perlu ada dalam sistem pendidikan negara kita untuk kita mampu hidup pada masa akan datang. Pertama adalah kreativiti. Kreativiti ini sangat sukar. Membuat sesuatu perkara itu daripada tiada kepada ada. Ini yang paling susah. Ini yang kita nak lahirkan ramai orang macam itu susah. Guru juga dia fikir, macam mana aku nak lahirkan pelajar-pelajar yang kreatif. Pastinya elemen-elemen ini, pedagoginya, pembelajarannya, kurikulumnya, mesti ada perkara-perkara yang boleh mendorong mereka untuk berkreativiti. Ini ada, insyaAllah. Dan dia perlu dibuat berdasarkan kerja lapangan. Bagaimana seorang pemimpin menjadi kreatif? Kerana ada masalah. Untuk diselesaikan masalah tersebut. Itu pentingnya. Kita ada kerja, ada sistem pendidikan yang practical and theory. Supaya semua pelajar-pelajar ini dapat mengaplikasikan ilmu mereka. Kedua, critical thinking. Critical thinking ini pada masa ini, saat ini kita sangat miskin dengan critical thinking. Pelajar-pelajar kita, anak-anak muda kita hanya mampu menerima maklumat secara one direction. Satu hal, tersurat, ternyata, tapi tersirat, mereka tak boleh fikir. Saya tak pasti golongan ibu bapa dan sebagainya. Tapi anak-anak hari ini, jika kita mahu fikirkan tentang critical thinking, kita menghadapi kesukaran. Guru-guru menghadapi kesukaran untuk bagaimana nak mengajar anak-anak ini berfikiran kritis. Macam mana nak jawab soalan-soalan yang ada dalam UPSR itu, yang ada critical thinking. Saya dapat tahun lepas punya soalan UPSR. Berulang-ulang kali untuk membacanya, untuk memahami. Ini critical thinking. Tapi fikirkan bagaimana anak-anak menghadapi tajuk ini, sukatan ini. Dia perlu dirangkum, perlu diajar, perlu didorong oleh guru-guru yang berwibawa dalam bidang critical thinking ini. Mesti ada kursusnya. KPM perlu membuat kursusnya, memberi rangsangan kepada guru-guru agar mereka sendiri critical thinking. Baru mereka boleh mengajar anak-anak murid mereka macam mana nak berfikiran yang kritis. Kalau tak ada critical thinking, lihat, inilah yang terjadi. Sikit saja kita main elemen perkauman, kita main elemen keagamaan, okay? Anak-anak muda kita akan tergugat. Kenapa? Kerana tak ada critical thinking. Dapatkan maklumat daripada satu hala. Mereka tak mampu nak tabayun, mereka tak mampu nak berfikir apa di sebalik cerita yang sebenar. Itu yang paling kita risaukan. Tak ada pemikiran critical thinking, datang cerita-cerita palsu, datang cerita-cerita yang menggugatkan, akan hancurlah negara kita. Dan ketiga, komunikatif ataupun komunikasi. Soft skill yang ada pada kita, cara kita bercakap, cara kita berinteraksi, cara kita menyampaikan maklumat. Dalam dunia yang serba moden hari ini, okay, hanya orang yang bijak dan pandai berkomunikasi, itu yang akan dipilih. Bijak tak mampu berkomunikasi, tak terluah bijaknya. Bijak tetapi tidak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam fikirannya, tidak akan diambil kerja. Lambat. Lihat bagaimana pemimpin negara itu, mereka menang dalam pilihan raya kerana cara mereka berkomunikasi. Komunikasi itu satunya ialah berubah. Pidato yang hebat, berdentum. Tapi cara lainnya adalah seni berkomunikasi dengan memberi dorongan, mempengaruhi. Itu cara berkomunikasi. Dan benda-benda ini harus diajar. Situasi di sekolah sekarang ini, mari ke depan tolong present. Hampir 70% pelajar-pelajar ini tak mahu untuk present, membentangkan pelajaran mereka.
hampir 70% mereka segan. Itu baru presentation, belum jadi imam. Kalau masjid solat berjemaah tu nak suruh dia jadi imam, belum lagi dia itu. Jadi ini yang harus kita fikirkan. Okay? Imam tu satu cerita lain, agama pun itu satu cerita lain. Agama ini merangkumi semua, termasuk pendidikan. Tapi untuk ulasnya saya akan ulas lagi. Tapi yang pentingnya adalah berkomunikasi. You ada idea nak selesaikan masalah tu, tapi you tak erti nak luahkan. Rumah tangga pun retak pun kena berpunca, salah satunya adalah komunikasi, selain kewangan dan sebagainya. Jadi mengajar komunikasi ini tidak akan menjadi sia-sia. Dia diperlukan pada masa akan datang. Siapa yang mahir berkomunikasi, mampu mempengaruhi orang, mereka inilah yang akan dicari pada orang lain. Dan yang keempat dalam kompetensi ini adalah kolaboratif, ataupun boleh bekerjasama di antara satu sama lain. Kita lihat dalam dunia serba moden, kita tak boleh bersikap hanya bekerja seorang diri, one man show. Kita perlu bekerjasama dengan orang, maknanya perlu berkomunikasi, perlu menerima pandangan, cara berunding dan sebagainya. Jadi ini yang perlu ada kepada anak-anak kita. Lihat saja, tanpa pendidikan di sekolah, anak-anak ini boleh menguasai kompetensi. Bagaimana? Lihat anak murid saya, misalnya contohnya, bapaknya meniaga buah di pasar malam. Okay? Di pasar malam. Di situ dia belajar berkomunikasi, macam mana nak pengaruh orang supaya beli buah dia. Itu komunikasi. Macam mana dia nak bekerjasama dengan pembekal, macam mana dia nak bekerjasama dengan pelanggan. Ada kolaboratif. Okay? Kreativiti, macam mana dia nak bagi orang ramai beli. Dia letak buah itu dengan susunan yang cantik, yang wangi kat depan, yang cantik kat depan dan sebagainya. Dia bagi harga murah. Okay? Dia letak dan sebagainya. Ini dia critical thinking dan sebagainya. Elemen-elemen ini wujud apabila berada mereka ni bekerja dengan bapa mereka. Mereka tak belajar kat sekolah. Kenapa? Kerana di sekolah elemen-elemen ini kurang ditekankan. Kita lebih menekankan pada soal sukatan, pelajaran ataupun teori semata-mata. Saya tak kata benda ni tak bagus. Bagus. Tapi elemen ini perlu diterapkan. Dan saya tak kata guru yang bersalah dalam hal ni. Kita bukan nak salahkan sesiapa. Kita nak buka minda pembuat dasar pendidikan, termasuk guru-guru, untuk mendalami ilmu yang boleh membina elemen-elemen yang ada dalam pendidikan masa kini. Dan yang ketiga, tadi saya ingat karakter, kompetensi, dan yang terakhir literasi. Literasi ini ada 4 literasi. Keupayaan, literasi baca, literasi teknologi, literasi kewangan, dan yang terakhir literasi budaya. Literasi baca, literasi teknologi, insya-Allah semua okey. Tapi bagaimana dengan literasi budaya? Bagaimana kita mahu menerapkan nilai-nilai kemalaysiaan dalam diri anak-anak kita? Sama ada dia orang Cina, dia orang India, dia orang Melayu, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Macam mana kita nak terapkan nilai kemalaysiaan? Itu yang paling penting. Kerana pendidikan itu membentuk rakyat yang akan datang. Tidak boleh hanya bergantung pada media sosial, media massa dan sebagainya. Pendidikan itu, bagaimana mahu melihat kita nak wujudkan kami semua rakyat Malaysia. Walaupun kami daripada keturunan yang berbeza, kami daripada kepercayaan agama yang berbeza, tapi kami di bawah satu bendera yang sama. Ini literasi budaya Malaysia itu sendiri yang kita nak bawa. Dan literasi kewangan, menguruskan kewangan itu agar tidak ada rasuah, agar tidak ada bankrupt, muflis dan sebagainya. Ini yang kita perlu pelajari. Ini yang perlu ada dalam sistem pendidikan. Selain diserapkan dengan matematikalnya, bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya, sainsnya dan sebagainya. Ini semua perlu. Tetapi apalah gunanya kita mahir dalam bidang matematik, tapi kita tak ada karakter yang diperlukan pada masa akan datang. Apalah gunanya kita mahir dalam bidang sains, tapi kita tak mampu nak luahkan apa yang kita faham.
Kita tak mampu nak luahkan apa yang kita fikirkan. Apalah gunanya kalau kita hebat dalam bidang sejarah sekalipun, tapi kita tak boleh bina satu nilai baru, kreativiti yang baru terhadap sejarah yang kita bina. Ini yang kita kena renungkan. Saya tahu rakan-rakan saya ramai dalam media sosial ini merupakan guru-guru, politician dan sebagainya. Ini tanggungjawab kita. Kerana kita kena ingat, pemimpin itu berperanan sebagai pendidik. Dan pendidik itu, mereka berperanan sebagai pemimpin. Duanya bergerak seiring. Kerana tak ada dua-dua ini, tak jadi. Pemimpin yang tak ada jiwa pendidik, hancur masyarakat. Pendidik yang tak ada jiwa memimpin, sukar untuk membawa anak-anak muridnya ke satu fasa yang lebih baik. Oleh itu, kita yakin bahawa dalam KPM ini terdiri daripada ramai pakar-pakar yang lebih baik. Bukan tak baik, lebih baik berbanding saya dan berbanding orang lain. Saya percaya. Namun para pembuat dasar pendidikan negara, kita mesti ada nilai ataupun sifat keterbukaan dalam menerima pandangan, keterbukaan dalam menerima idea-idea baru. Tak salah kalau kita sedikit terbuka untuk menerima pandangan, maklumat, agar kita bina satu plan yang sangat baik tentang pendidikan negara, lebih kepada untuk masa hadapan. Bukan lagi pada masa yang belakang, tapi pada masa akan datang. Sikap terbuka itu harus ada. Kita nak anak-anak muda di negara kita yang belajar pada hari ini, anak-anak muda yang belajar pada hari ini, pada masa akan datang, 10 tahun, 20 tahun akan datang, dia kata, aku jadi hari ini kerana apa yang aku belajar di sekolah pada masa lepas, pada masa lalu. Itu yang kita mahu. Kita tak nak mereka cakap, apa yang aku belajar kat sekolah hanyalah berkawan dan sebagainya, itu saja. Yang aku belajar dalam kelas, dalam bilik belajar, kurang aku ingat. Hanya setempat je yang kita ingat. Yang aku jadi hari ini kerana usaha aku sendiri, pelajaran aku sendiri. Ini yang kita tak mahu. Kalau tidak, sistem pendidikan kita tak pergi ke mana. Sistem pendidikan kita ada, hanya tapi di situ saja. Sistem pendidikan kita bukan alat untuk membangunkan negara. Jika sistem pendidikan negara, alat pembangunan negara, ia perlu sediakan elemen-elemen yang saya cakap tadi, dan lebih baik lagi lah yang ada dalam pakar-pakar yang ada tersebut, untuk pastikan 20 tahun, 30 tahun akan datang, mereka ingin jadi lebih baik. Oleh yang demikian, inilah perkongsian saya yang pertama pada hari ini, bicara santai saya pada hari ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan, kekhilafan yang berlaku. Tuan-tuan, saudara-saudari, rakan-rakan media sosial saya, boleh nyatakan soalan anda di page saya, di page Syazmi Azlan. Okay. Nyatakanlah soalan-soalan ataupun tajuk-tajuk yang ingin anda ingin saya ulaskan. Jika saya berkeupayaan, insya-Allah saya akan lakukan pada masa-masa yang akan datang. Apa yang saya bicarakan hari ini merupakan pandangan peribadi saya. Tidak ada kena-mengena dengan kaitan politik dan sebagainya. Hanya untuk mahu melihat masyarakat itu dimanusiakan dan ummah itu terus dibangunkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.